menerima Ramadan kita yang telah berlalu ini. Moga-moga Allah juga terima amal baik kita yang kita lakukan dalam bulan Syawal ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, saya juga ambil kesempatan ini ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan, salam Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Moga-moga silaturahim kita sama-sama akan menjadi semakin erat insya-Allah. Dan saya mohon ampun dan maaf silap dan salah sepanjang saya mengajak di sini berapa tahun dah. Berapa tahun lama dah. Daripada pengurusi tukar pengurusi, daripada kitab habis kitab tambah kitab barulah. Allahu akbar. Jadi saya mohon maaf silap dan salah sepanjang saya berkongsi ilmu pada tuan-tuan dan puan di masjid yang mulia ini insya-Allah. Jadi jangan lupa juga pada malam ni kita niat sama-sama duduk i'tikaf dalam masjid ni. Moga-moga memberi pahala tambahan buat kita semua insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam kitab kita. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kita pada kitab yang bertajuk Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, iaitu susunan daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang disunting dan disempurnakan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang bermaksud dalam bahasa Melayu petunjuk jalan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pada muka surat yang ke-10 pada fasal yang pertama, dalam cetakan saya lah, dalam cetakan kawan-kawan sahabat kita yang lain tak tahu muka surat apa, 6. Dalam cetakan lain di muka surat 6. Dan cetakan saya muka surat 10 pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Tajuk dah. Cerita bab ni cerita bagaimana ilmu yang memberi manfaat, kelebihannya ilmu yang memberi manfaat. Kita nak belajar ilmu apa pun, biarlah ilmu tu ada manfaat dunia dan manfaat akhirat. Jangan semata-mata kita belajar satu ilmu tu ada manfaat dunia saja, akhirat tak ada apa-apa, rugilah, rugi. Dan jangan pula pergi mengaji ilmu yang tak ada manfaat dunia, tak ada manfaat akhirat. Tu lagi rugi, lagi kacau. Contohnya macam pergi mengaji ilmu sihir, kan? Duk tak duk pergi mengaji ilmu sihir. Lah ni bukan mulih zaman lah ni, budak-budak lah ni, kan? Dia tengok dalam YouTube, dia pun buat magic lah, kan? Mula belajar hak trik magic bodoh-bodoh tu tak apa lah, kan? Tidak ada apa-apa unsur-unsur khurafat tu. Kuih lama, dia kuih nak semakin lama, semakin lama dia semakin nak tahu, akhirnya pergi belajar sihir-sihir. Itu jadi kacau, ilmu yang tak ada manfaat langsung, dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada. Baik, bahkan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ni benda ni berlaku, tuan-tuan, berlaku. Saya cerita ni bukan sekadar hanya bagi contoh, dak, memang berlaku. Di sekolah-sekolah menengah, budak-budak duk asrama pergi main apa, spirit of the coin tu, ambil duit tu, puja-puja tu, memang berlaku sungguh. Ni dia ambil tu, dia tulis yes, no lah, lepas tu tulis ABC lah, dia tanya puja-puja, benda tu main duit shilling tu bergerak. Ada ni. Tanya belajar mana? YouTube. Itu dia lah, Syekh YouTube. Jadi lingkup habis, kan? Syekh YouTube. Lah ni semua Syekh YouTube, Al-Tu'Syekh Al-Facebooki. Semua tu guru dia bawa. Jadi berhati-hati, perhatikan anak-anak kita ni dalam mereka melayari media sosial ni, berhatikan, sebab benda tu tidak ada sekatan, tak ada siapa boleh kontrol dia. Bahaya benda-benda dalam tu, macam-macam dia ajar. Bahaya, yang benda baik pun ajar, benda yang tak baik pun ada, wal'iyazubillah. Baik, sebab itu dalam kitab ini Imam Ghazali dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang mensyarahkan kitab Imam Ghazali ni, asal ni kitab ni Hidayatus Salikin ni adalah kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, disyarahkan saja. Maka sebab itu Imam Ghazali menerangkan kepada kita tentang kelebihan ilmu manfaat ni, supaya kita ni menggalakkan, memotivasikan diri kita untuk belajar ilmu yang manfaat ni. Baik, kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Banyak sekali ayat Quran dan hadis yang menceritakan tentang hebatnya ilmu yang bermanfaat. Setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah. Allah Ta'ala angkat darjat yang pertama orang yang percaya, orang beriman kepada Allah. Orang beriman darjatnya diangkat bagi berbanding dengan orang yang tidak beriman. Kena faham. Yang kedua, dan mereka yang diberi ilmu dalam akan beberapa pangkat yang tinggi. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Surah Mujadalah ayat yang ke-11. Maka dalam ayat ni jelaslah menunjukkan pada kita orang beriman tu diangkat darjatnya. Tetapi di kalangan orang beriman tu ada orang yang diangkat lagi darjatnya, iaitu orang-orang yang ada ilmu. Sebab itu kalau kita perhatikan orang yang ada ilmu ni, sampai ke mati dia pun akan dihormati. Betul tak? Tak kira lah ilmu dia manfaat dunia atau manfaat akhirat. Kalau ilmu manfaat akhirat, orang panggil ustaz, dia sampai mati orang panggil ustaz. Betul tak? Sampai dia meninggal pun orang panggil ustaz lagi. Ilmu orang yang ajar ilmu dunia yang ada manfaat dunia, orang panggil cikgu. Cikgu ni sampai mati. Sampai mati orang panggil cikgu dia. Kan? Begitu. Sebab apa? Mulianya orang yang ada ilmu tu. Mulia sangat-sangat. Sebab tu mereka mempunyai gelaran yang khusus di dunia. Baik. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibn Abbas siapa dia? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas tu bapa saudara Nabi, adik kepada ayah Nabi. Abdullah ni sepupu dia. Dan Abdullah ni masa Rasulullah masih hidup dia masih remaja. Masa Rasulullah dekat wafat pun dia masih umurnya belasan tahun. Ketika haji yang terakhir tu umur dia baru 16 tahun. Haji wada' tu yang Nabi buat tu, dia pergi dengan Rasulullah, umur dia masa tu baru 16 tahun. Jadi Abdullah bin Abbas ni dia kata, ni kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tu, bukan kata Nabi. Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'min bi 700 darajah ma baina darajatain masirati 500 sa'amin. Yang bermaksud, kata Abdullah bin Abbas, ni bukan hadis, sahabat yang cakap, bagi ulama itu ada beberapa pangkat. Di kalangan ulama pun ada yang pangkat tinggi, ada yang pangkat dia rendah sikit. Ada tingkat-tingkat dia. Maknanya di kalangan ulama pun tak sama. Ilmu pun tak sama. Ada ulama dia mampu mengajar ilmu tajwid saja. Ada ulama dia mampu mengajar budak-budak aja. Ada ulama dia mengajar orang besar sikit. Ada ulama ilmu dia takat diri dia saja. Dan orang-orang sekitar dia, keluarga dia sikit-sikit je. Dia tak mampu nak ajak orang ramai. Ada berbagai-bagai. Jadi dalam para ulama tu ada beberapa pangkat, dan pangkatnya berbanding mukmin yang lain. Banding dengan ulama ni dengan mukmin yang lain, beza pangkat dia 700 pangkat. Beza ada 700 tingkat. Yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan dia 500 tahun. Dua tingkat daripada 700 itu perjalanan dia 500 tahun perjalanan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kali 700 berapa tuan-tuan? Tu dia. Tak nak kira, tuan-tuan ambil kalkulator lah kira. Betapa tinggi, nak beritahu kat kita betapa tingginya darjat orang yang ada ilmu. Dalam hadis yang lain yang pernah saya baca, ni tak ada dalam kitab, Nabi sebut fadlul alimu alal abidi, kelebihannya orang berilmu itu berbanding orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ni bagus tak? Bagus, dia main semayang, duduk masjid, dan bagus. Orang bagus, orang ahli ibadah ni bagus, dia ada ilmu sikit tapi dia rajin buat ibadat. Dia orang ahli ibadah. Bandingan dia, Nabi kata, di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang rajin buat ibadat ni, kafadli ala adnakum, seperti mana kelebihan aku dan orang berbandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu.
Di kalangan sahabat ni, sahabat yang paling common, yang paling rendah sekali darjat dia, itulah bandingan dia dengan Nabi, berbanding orang alim dengan orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Maknanya hebat tak orang alim ni? Hebat. Sebab tu syaitan pun takut orang alim ni. Syaitan cukup takut dengan orang alim. Sebab tu kalau orang alim meninggal, syaitan seronok. Sebab tu ada satu kata-kata ulama ke, saya terlupa lah, kata ulama ke hadis ke, ulama yang tidur ditakuti syaitan berbanding ahli ibadah yang sedang buat ibadat. Ahli ibadah ni abid, dia buat ibadat. Orang rajin buat ibadat, dia tak ada ilmu tapi dia rajin buat ibadat, tak ada ilmu sangat. Berbanding dengan orang alim yang tidur, syaitan lebih takut orang alim tu. Sebab apa? Kata ulama, sebab kalau orang alim tu bangun daripada tidur dia akan memperbetulkan orang abid yang ibadah dia salah tadi. Sampai tak tu. Sebab tu syaitan takut dengan dia. Sebab alim ni dia memperbetulkan masyarakat, dia memberi keelokan kepada masyarakat tu. Sebab tu kena pentingnya ada orang alim. Sebab tu Nabi ni dia ajak kepada para sahabat, hormati orang alim. Sahabat ni sampai ambil unta, bawa naik orang alim, sahabat yang lain yang lebih alim pada dia, di atas unta, dia bawa unta tu, dia kata beginilah Rasulullah ajar kami supaya menghormati orang yang alim. Sampai tahap tu. Sebab pentingnya orang alim. Kalau tak ada orang alim, habislah, kita tak tahu apa. Kerana ada orang alim lah, kita diberitakan tentang kelebihan-kelebihan amalan tertentu, perkara-perkara tertentu yang menggalakkan kita untuk buat ibadat lagi tambah. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam kitab, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang bermaksud hanya saja yang takut akan Allah itu daripada hambanya, iaitu ulama. Surah Fatir. Yang ni ayat yang penting, yang menceritakan kepada kita bagaimana nak beza di kalangan ulama ini. Adakah ulama, macam mana kita nak kenal, bagaimana kita nak mengetahui di antara ulama yang benar ataupun ulama yang tidak benar. Ulama yang benar adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia selalu mengingatkan kepada kita akan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita bergaul dengan dia, kita akan ingat Allah. Kita duduk dekat dia, kita akan teringat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang yang bergerak ulama. Kita dengar ceramah dia, kita teringat insaf. Dengar ceramah dia, kita rasa insaf. Itulah ulama. Jadi ulama ni dia takut pada Allah lebih pada orang lain. Dan kita duduk dekat dia, kita dengar kata-kata dia, mengingatkan kita kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulama, tuan-tuan. Dan orang macam ni dah semakin kurang dah ni. Semakin kurang. Kita kalau dengar ceramah, bukan orang sini lah, ni saya cerita di orang di negara Burkina Faso. Orang Burkina Faso dia suka dengar ceramah kalau ustaz tu pandai buat lawak. Dia kata best, kalau ceramah tu bagus kan. Kalau ustaz tu pandai buat lawak, dengar cerita dengan seronok kan, gelak keluar ayat-ayat mata, satu kita pergi, dia tak bagus kan, tak mengantuk. Tapi kalau ulama tu mencerita sampai keluar ayat mata tu, kita pergi lain kali lah, dah kurang sikit. Kena perhati, bukan tak bagi pi pada ulama-ulama yang pandai buat lawak, pandai olah, bagus, depa tu pun bagus juga. Tapi lebih bagus kalau dia pandai buat dua-dua. Dia boleh beri kita keinsafan, dia boleh beri kita kegembiraan, tu lebih baiklah. Sebab apa? Sebab pentingnya jiwa kita hidup dengan kita merasa ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penting. Bukan sekadar seronok. Ketawa ni kadang-kadang dia mematikan jiwa kita. Baik. Maka sebab itu carilah ulama-ulama yang boleh bawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih baik. Baik. Masa saya berada di Syria, masa tu kami diziarahi oleh ulama daripada Yaman, nama dia Habib Ali Al-Jufri, masya-Allah tabarakallah. Bila dia mai sana, ziarah sana ulama-ulama, bawa dia ceramah 2-3 tempat, masya-Allah. Setiap tempat yang dia pergi menangis 1000 orang, tuan-tuan. 1000 orang menangis.
Saya ada dalam satu majlis tu tak boleh nak duduk, berdiri, masjid penuh. Masjid penuh sampai tak boleh nak duduk, tuan-tuan. Kami berdiri sambil dengar ceramah. Dah lah berdiri, orang belakang tolak kita ke depan, orang depan pula tolak kita ke belakang. Tak boleh nak buat apa. Kita jadi macam duduk lalut tu. Nak pegang apa pun tak boleh. Pegang orang je lah. Lepas tu nak berdiri dengan kaki sendiri tu tak boleh seimbang. Sebab orang terlalu ramai, orang depan tolak kita, orang tepi tolak kita, kita duduk terumbang ambing lagu tu, dengar ceramah, sambil dengar ceramah. Tapi dalam keadaan macam tu sekalipun tak selesa, bila syekh tu ceramah, Masya Allah, menusuk ke dalam hati, menangis semua orang ni. Yang pelik bin ajaib, saya bawa seorang sahabat ni. Dia ni baru sampai di Syria tu lebih kurang 2 minggu, seminggu 2 minggu macam tu. Cakap Arab ni tak pandai dan tidak faham pun. Tapi dia dengar ceramah syekh tu, dia pun menangis. Itu yang pelik tu. Balik ceramah saya tanya dia, kenapa kamu menangis? Kamu faham ke? Dia kata, saya tak faham tapi saya nak menangis, dia kata. Saya tengok orang menangis, saya pun menangis, dia kata. Saya pun tak tahu kenapa tapi saya rasa sedih. Masya Allah. Tu tahu dia tak faham pun dia menangis juga. Masya Allah, tabarakallah. Ada sahabat saya yang pernah menziarahi di Yaman, pergi di tempat Syekh Habib Ali. Dia kata kalau ceramah Syekh Habib Ali ke, ceramah-ceramah besar di sana, akan ada ambulan di luar masjid. Ada ambulan tunggu. Sebab apa? Mereka tahu dah, sehari lepas ceramah ada 2-3 orang akan menangis dan pengsan. Menangis dan pengsan. Masya Allah, tabarakallah. Kita tidak ada fenomena tu di Malaysia, tak ada. Kita ceramah je seronok lah. Kan? Seronok saja. Jarang lah ada tapi jarang-jarang. Tidak ada lagi orang dengar ceramah pengsan, ada. Malam ni orang dengar ceramah Ustaz Habib pengsan, malam ni ada? Tak ada. Dah gitu. Mereka orang Arab berbeza, mereka sangat memahami dan kata-kata ulama mereka tajam, menusuk ke dalam hati. Masya Allah. Orang yang boleh buat macam ni hanya orang yang hati dia memang betul-betul diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada cahaya dalam hati dia daripada Allah Ta'ala, baru dia boleh menyampaikan cahaya tu kepada hati orang lain. Baru hati orang lain akan terasa, baru orang tu akan menangis. Begitu. Baik. Jadi amat jarang lah ulama yang seperti ini, amat jarang ada. Baik, kita sambung dalam kitab. Kata setengah daripada sabda hadis itu, iaitu sabda Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmizi wa Ibn Majah. Maksudnya segala ulama itu mempusakai mereka itu akan para nabi. Anbiya tu maksudnya para nabi. Dalam bahasa yang mudah, ulama lah pewaris nabi-nabi. Nabi-nabi ni tidak bagi harta pada kita, tak ada harta wang ringgit ke, tak ada. Ada nabi wasiat ke, tongkat dia ke? Ada? Tak ada. Ada nabi wasiat harta dia? Tak ada. Nabi wasiatkan kepada apa? Nabi beri apa? Ilmu. Di siapa yang menyampaikan ilmu, maka dia telah menyampaikan wasiat ataupun harta-harta warisan Nabi SAW. Dan ilmu daripada Nabi ini dia bersambung daripada Rasul, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian sampai salafus salih, kemudian sampai kepada kita hari ini. Semua bersambung. Jadi sebab itu ulama ni mempusakai apa yang telah dikurniakan, apa yang telah diberikan ilmu oleh para nabi-nabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain berbunyi, afdalun nasil mu'minun al-alim alladhi inijtija ilaihi naf'a wa inistughni anhu aghna nafsahu. Rawahu al-Baihaqi. Yang bermaksud yang terlebih afdal daripada sekalian manusia iaitu orang mukmin yang alim. Yang paling afdal di kalangan manusia apa dia? Orang mukmin yang ada ilmu. Iaitu jika dikehendaki orang kepadanya, nescaya memberi manfaat akan dia. Maknanya apabila orang mau kat dia, orang perlu kat dia, orang pergi dia, tanya soalan, tanya masalah, dia akan bantu menyelesaikan masalah orang tersebut, masalah masyarakat. Ini peranan ulama. Bila dia dalam masyarakat, dia memperelokkan masyarakat itu, dia beri manfaat pada masyarakat. Bukan memecah belahkan. Ada setengah orang dia memecah belahkan. Bila dia main mengajak satu masjid, orang jadi pening.
Itu masalah. Banyak satu masjid orang jadi berselisih pendapat, pening kita ni. Kita tak ada manfaat tu. Mengarut. Bagi pening orang awam. Macam tuan-tuan orang awam tak perlu diajarkan pada banyak pandangan ulama yang besar-besar. Memeningkan tak? Memeningkan lah. Kita hanya berikan kepada orang tuan-tuan dan puan orang awam ni benda yang dia boleh guna untuk beramal. Itu saja. Jadi ulama ni bila orang mai kat dia, dia akan berikan perkara yang manfaat untuk orang tu, menyelesaikan masalah orang tu. Dan jika dikayakan daripadanya, nescaya memperkaya ia akan dirinya. Maksud dia, nampak kitab Jawi ni diterjemah sebiji-sebiji yang dalam bahasa Arab. Maksud dia wa inistughni anhu, dan apabila dikayakan daripadanya, maksud dia bila dia tidak diperlukan, orang tak perlulah pada dia, nescaya mengkayakan ia akan dirinya, dia akan buat ibadat banyak. Maksudnya bila dia ada ruang yang orang tak perlu pada dia, dia sendiri akan mengkayakan diri dia, menambah ilmu dia, kan, menambah ibadat dia dan sebagainya. Saya pernah terbaca tuan-tuan, seorang ulama besar di Syria yang hidup zaman ini dan baru meninggal saja. Nama dia Syekh Ali As-Sabuni. Anak dia menceritakan bagaimana amalan bapa dia ni. Bapa ni alim besar tuan-tuan, karang kitab yang bertajuk Tafsir Al-Quran, Tafsir Ayatul Ahkam Lis-Sabuni. Tafsir ayat-ayat hukum dalam Al-Quran karangan Imam As-Sabuni. Masya Allah, tabarakallah. Dia ni tuan-tuan setiap malam bangkit pukul 4 pagi, 3 pagi. Dan dia akan bangkit diam-diam, supaya ahli keluarganya tidak terganggu dengan dia. Diam-diam. Kemudian lepas dia melakukan sembahyang sunat dan sebagainya, dia akan mentelaah kitab sampai subuh. Dia akan buka karang buku, karang semua sampai ke pagi. Masya Allah, tabarakallah. Dan dia akan lakukan, dia tak buka lampu, dia buka lampu kecil yang untuk dia baca saja. Setiap hari dia buat macam tu. Dan dia tidak ganggu anak isteri dia tidur, dia tak ganggu. Melainkan dia akan kejut waktu semayang saja. Itu ya. Lepas tu dia akan buat kerja dia sampai subuh. Setiap hari begitu. Masya Allah, tabarakallah. Begini dengan ulama. Bila orang tak minta pertolongan dia, dia akan duduk bersama dengan diri dia, dengan kitab dia, dengan ibadat dia. Maka niscaya mengkayakan ia akan diri dia. Itu maksud dia. Dia mengkayakan diri dia dengan amal-amal akhirat yang baik. Ini ulama tuan-tuan. Sebab tu kalau kita baca ulama-ulama dulu, amalan mereka dahsyat. Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, baca Al-Quran dahsyat. Satu bulan boleh khatam 60 kali 30 juzuk. 60 kali. Satu hari dia khatam 2 kali 30 juzuk Al-Quran ni tuan-tuan. Imam Syafi'i kata, kalau aku start baca Quran, aku tak reti nak berhenti kat mana. Dia start baca Quran, tak tahu nak berhenti kat mana. Kita baca Al-Quran, bila nak berhenti je tau. Bila nak habis muka, nak habis muka ni teruk. Tambah pula baca depan ustaz kan. Ustaz tegur pula, Allah, lagi rasa jam. Baca, awak ustaz tegur banyak tak tahu hari ni. Itu kita kalau baca lah. Masya Allah, tabarakallah. Mereka dah ulama ni dahsyat baca Quran. Kita nak dapat setahun sekali khatam pun rezeki lah tu, kan. Boleh khatam bulan puasa tu, alhamdulillah, syukur banyak lah. Dia tiap-tiap hari khatam, Wallahu Akbar, 2 kali pula tu. Masya Allah. Ada orang kata tak logik lah ustaz khatam 2 kali. Hang pernah try ke? Kan? Hang try tengok, ada orang bisa buat. Sahabat-sahabat saya yang mana ambil syahadah Al-Quran, kami mengaji sekolah tahfiz Al-Quran, mereka buat syahadah. Syahadah ni buat macam mana? Ni saya cerita tentang rahsia budak-budak hafal Quran ni, yang tuan-tuan duduk main dengar mereka jadi imam tarawih. Ingat Al-Quran, Masya Allah. Macam mana dia buat? Macam mana dia buat bagi ingat? Ini kaedah yang digunakan oleh Pakistan dan India, dan kaedah tu dibawa ke Malaysia. Ni mak tahfiz kita di balik pulau ni ada kaedah ni. Dia panggil buat syahadah. Bagaimana mereka baca? Mula-mula mereka akan, lepas habis 30 juzuk tu, mereka akan baca sehari 1 juzuk tanpa tengok Al-Quran. Sehari 1 juzuk. Jadi 30 hari akan khatam sekali Al-Quran. Kemudian step yang kedua, mereka akan baca sehari 3 juzuk tanpa lihat Al-Quran.
sehari 3 juzuk, maka berapa hari dia pakai khatam? 10 hari. 10 hari khatam 30 juzuk. Kemudian step yang ketiga, mereka akan baca satu hari 5 juzuk Al-Quran tanpa melihat Al-Quran, hafal 5 juzuk. Berapa hari dia pakai khatam? Seminggu lebih kurang, 6 hari. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 hari. 6 hari khatam 30 juzuk. Kemudian mereka akan terus step yang seterusnya, baca satu hari 10 juzuk tanpa lihat Al-Quran, disemak oleh guru. Dan tidak boleh ada salah lebih daripada 3. Kalau lebih daripada 3, kena baca lagi. Jadi 10 juzuk satu hari, tuan-tuan. Berapa hari dia khatam? 3 hari khatam satu. 3 hari khatam satu Quran. 3 hari khatam satu Quran. Kalau sebulan dia buat lagu tu, berapa banyak dia khatam? Banyak lah. Lebih kurang 10 kali khatam satu bulan. Lepas pada 30 tu, dia akan, lepas daripada 10 hari 10 juzuk satu hari, dia akan buat satu hari 15 juzuk Al-Quran. Maknanya 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam. Tuan-tuan, masa dia buat sehari 10 juzuk dengan 15 juzuk tu, kalau tuan-tuan tuang ayak kat kepala, rasa berasap. Payah tuan-tuan. Last sekali dia akan buat dalam masa 24 jam atau kurang, dia akan baca 30 juzuk Al-Quran. Yang tu paling power. Dia takkan lupa Quran tu semua hidup dah. Inilah yang budak-budak tahfiz buat, yang menyebabkan mereka, tuan-tuan tengok nenek jadi imam tu, dia tak tengok Quran dah. Inilah kaedah dia. Kita nak dapat semuka hafal sehari pun jenuh berasap kan. Surah Yasin yang duk baca tiap-tiap minggu pun try baca tengok, terus tengok Quran, baca tengok. Berterabung. Bukan senang tuan-tuan. Nampak yang macam mudah tu, tapi bukan mudah. Sembang boleh kan. Try buat tengok. Sebab tu kita kena hargai mereka ni. Mereka yang hafal Quran ni kena hargai. Nabi pun hargai, Allah pun bagi tempat istimewa kat mereka. Allah kata kat orang ahli Quran ni, Allah kata apa? Humu ahlullah wa khasatuhu. Mereka lah ahli VIP Allah. Mereka orang hafal Quran, orang baca Quran ni, ahlul Quran huwa ahlullah. Mereka lah ahli-ahli Allah. Wa khasatuhu, dan VIP Allah. Sebab tu kita kena jaga mereka. Jangan buat lebih kurang kat budak-budak hafal Quran ni. Sebab kita kalau tahu pengorbanan mereka untuk hafal Quran, sengkang mata mereka, hafalan mereka, bacaan mereka, tuan-tuan akan nangis. Maksudnya bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan try lah hafal satu juzuk. Nak dapat satu juzuk tu menangis tu. Nak dapat satu juzuk tu menangis tu. Bukan senang. Bukan benda yang mudah. Baik. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, kita kena hargai orang yang hafal Quran dan orang-orang yang ada ilmu. Baik. Dan sabda Nabi SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilm. Maksudnya, yang terlebih hampir manusia daripada pangkat kenabian itu adalah orang yang ada ilmu. Orang yang hampir dengan Nabi ni siapa? Orang yang ada ilmu lah. Sebab tu Nabi pun sebut dalam hadis yang saya baca sebelum ni kan, fadlul alimu ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Kelebihannya orang yang ada ilmu berbanding orang yang ahli ibadah, orang yang suka ibadat, adalah seperti mana aku dan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Maknanya Nabi kata orang alim ni hampir-hampir sama dengan aku dah. Hampir-hampir. Baik. Dan sabda Nabi SAW lagi, yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Ini kelebihan orang-orang yang ada ilmu lagi. Iaitu Nabi kata, yang memberi syafaat pada hari kiamat itu 3, iaitu para nabi, kemudian para alim ulama, kemudian para syuhada. Hadis ni dhaif. Walaupun dhaif, tapi ada hadis lain yang menyokongnya. Sebab memang syafaat ni memang Nabi kata akan diberikan kepada aku dulu, Nabi Muhammad. Kemudian Nabi akan bagi kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian turun pada tu pada alim ulama, para syuhada, para salihin, sampai orang ahli Quran dan sebagainya. Semua ada bahagian masing-masing untuk memberi syafaat.
yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Habis. Jadi habis dah tajuk fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Sebab tu kita kena cari ilmu ni, ilmu yang memberi manfaat pada kita di dunia dan di akhirat. Jadi apa yang kita buat sekarang ni ialah itulah, perkara itulah. Kita mencari ilmu ni lah. Yang kita main mengaji, main duduk masjid, main dengar. Ingat, orang yang menuntut ilmu ni ada 5 jenis kan? Pertama, Nabi kata, Nabi suruh jadi 4 jenis golongan orang menuntut ilmu ni. Cuma jangan jadi orang yang keempat, kelima ni. Nabi kata fala taku khamisan fatahlah. Dia main hadis kat belakang, hadapan tak main lagi. Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Kun mualliman, Nabi kata. Jadilah kamu orang yang alim. Belajar sampai boleh ajar orang. Kalau tak mampu, au muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ni macam mana? Orang yang mengaji, bawa kitab, semua, itu menuntut ilmu. Kalau tak mampu jadi orang menuntut ilmu, au mustami'an, jadilah orang yang dengar ilmu. Main duduk dengar pun jadilah. Kalau tak mampu, dia nak jadi guru pun tak mampu. Saya mengaji tak ingat Ustaz macam mana jadi guru. Tak boleh, tak apa. Jadi orang belajar. Saya tak ada Ustaz kerja banyak kan? Tak ada nak beli kitab pun tak ada. Tak apa. Jadi orang main dengar. Saya ni kerja Ustaz, tak ada. Dengar pun tak ada. Jadi yang keempat apa dah? Au muhibban, orang yang cinta kepada orang. Orang yang menuntut ilmu, orang yang ada dalam majlis ilmu, guru-guru. Dia tak ada pergi mengaji pun, tapi dia sayang. Dia sayang pada majlis ilmu. Dia sayang kepada penuntut ilmu. Okey dah. Tahu tu pun okey. Nabi kata, fala taku khamisan fatahlik. Jangan kamu jadi golongan yang kelima. Golongan kelima ni siapa dia? Al-jahil, orang yang jahil, ataupun orang yang tak suka pada mana-mana yang disebutkan tadi. Dia tak suka pada orang ilmu, orang menuntut, orang yang mendengar. Orang yang suka pun dia tak suka. Yang ni jangan, Nabi kata. Fatahlik, kamu akan binasa, celaka dan sebagainya. Wa'alaikumsalam. Nah, jadi kok mana pun biar ada dalam golongan yang 4 tadi. Sama ada orang alim, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang cinta. Dia tak boleh nak main. Saya tak ada nak main Ustaz, tapi tak apa Ustaz, saya kirim bagi kat bendahari masjid buat kenduri. Okey lah kan. Jadi bila main mengaji Ustaz Abi, kelas Ustaz Abi, ada aja orang buat kenduri. Alhamdulillah kan. Tapi mungkin bulan lain lah kot kan. Bulan ni baru nak mula kan. InsyaAllah. Jadi kurang-kurang macam tu lah. Sekurang-kurangnya dia tidak mampu untuk datang mendengar, dia jadi orang yang suka mencintai majlis-majlis ilmu. Kerana ada keberkatan dia no. Saya pernah ni, saya cerita pengalaman saya sendiri no. Satu orang ni pergi umrah dengan saya. Kan tuan-tuan tahu kan, saya dah bawa orang pergi umrah kan. Satu hari masa kami pergi umrah tu, kami buat masuk Mekah dulu, buat umrah siap-siap habis semua, baru masuk Madinah. Bila masuk Madinah ni, pakcik ni dia minta, dia tak sihat pakcik ni, dia kena stroke. Tangan sebelah pun tak apa nak kuat lah kan. Tapi nak mai juga buat umrah, nak mai juga ziarah makam Rasulullah. Tak apalah, kita bawa lah. Dia sampai di Madinah, dia berkursi roda, dia tak larat nak berjalan, dia berkursi roda. Sampai malam tu dia minta, Ustaz, kalau boleh malam ni saya nak ziarah makam Rasulullah Ustaz. Kami pun bawa dia, bawa naik wheelchair tu, tolak dia pergi. Dah sampai nak masuk dalam, tak boleh sebab dia bawa wheelchair, kita bawa kat luar lah. Ziarah daripada luar lah, nak masuk dalam orang ramai. Kalau bawa wheelchair takut dia ni lah. Tapi lepas tu kami bawa, ada dia pun bawa kot, tak silap saya pun tak ada nak ikut sebab saya bawa berjemaah pergi hotel, kawan saya yang bawa dia. Mungkin lepas tu dia pun bawa dia kot. Kemudian dia dah ziarah makam Rasulullah. Besok tu waktu tu hari Jumaat, bukan hari Jumaat, hari Khamis. Kami sampai tu hari Rabu malam. Jadi pergi ziarah makam Rasulullah malam tu. Besok tu hari Khamis, dia masih hidup lagi, dia masih okey lagi. Petang tu dekat-dekat nak maghrib lah, dia dah sesak nafas. Jadi kawan saya ni bawa dia dengan wheelchair tu pergi kat ambulan dekat Masjid Nabawi tu. Sampai dekat ambulan tu orang azan maghrib dia meninggal.
Dia meninggal betul-betul orang azan maghrib malam Jumaat. Masya Allah. Meninggal di Madinah tuan. Meninggal di Madinah. Jadi malam tu juga buat urusan kematian dia. Pergi report balai polis apa semua. Tapi tak report balai polis pun. Dia pun bawa pergi hospital. Lepas tu polis main di hospital. Polis tu buat report. Polis tu tanya soalan-soalan. Lepas tu polis tu kawan saya kata tengok muka naik seriau. Ni ada parut ni muka ni. Dia polis pun. Muka tak senyum langsung. Dia pun takut lah. Ingat polis ni mampu dah kan, bawa kita pergi balai lah. Polis tu tengok-tengok dia tanya-tanya soalan. Dia kata kalau begitu kamu tak payah pergi balai lah, saya yang buat report. Punya bagus polis tu. Tapi bukan sepatutnya kami kena pergi buat report di balai. Tapi dia nak tolong malam tu. Dan kami perhatikan dalam banyak-banyak jenazah yang diuruskan, itu antara jenazah yang jemaah yang paling mudah diuruskan. Biasanya kalau meninggal hari itu dalam masa 24 jam baru boleh dikebumikan. Tapi pakcik ni tidak. Besok tu hari Jumaat dah boleh dikebumikan. Dan semayang jenazah dia buat pada semayang Jumaat. Sangat mudah. Tuan-tuan tanyalah nanti siapa-siapa yang bisa tanam di sana. Urusan dia tu kadang-kadang masa 24 jam 24 jam. Tapi pakcik ni meninggal malam Jumaat. Besok hari Jumaat, waktu semayang Jumaat, semayang jenazah dia. Sampai orang-orang, kami ni kira dikira sebagai wakil lah, wakil ahli keluarga dia, sebab dia pergi dengan isteri dia. Jadi kami akan semayang di belakang imam Masjid Nabawi. Dia diberi tempat khas untuk duduk bersama di sof pertama Masjid Nabawi waktu semayang Jumaat tu. Jadi merasa lah semayang Jumaat duduk sof pertama Masjid Nabawi. Bukan senang tuan-tuan. Dah lambat-lambat Masjid Nabawi, kalau main lambat tuan-tuan, semayang kat pagang orang ramai. Tapi kita buat pengurusan jenazah apa semua. Lepas tu bila dah ni pergi jumpa polis, beritahu kata saya ahli keluarga, duduk depan sekali. Habis semayang jenazah tu, waktu kita angkat, waktu tu kita pergi kat jenazah tu nak angkat apa semua, orang-orang Arab yang semayang di sof pertama tu tanya kami, kamu ahli keluarga dia ke? Oh ya ya. Dia ni buat amalan apa? Hafal Quran ke? Ulama ke dia ni? Dah, dia kata, saya kata dia ni orang biasa aja. Orang biasa buka kedai, dia ada kedai kan. Saya tak tahu, saya kata dia orang biasa ya. Tapi Allah muliakan dia, mati hari Jumaat tuan-tuan, mati di Masjid Nabawi, tanam di perkuburan Baqi'. Masya-Allah. Tuan-tuan, semayang jenazah hari Jumaat tu berapa juta orang tuan? Oh ramai. Jumaat di Masjid Nabawi tuan-tuan. Bayangkan berapa juta orang semayang jenazah dia. Mulia tak kematian dia? Mulia. Saya di dalam hati tertanya-tanya apa amalan dia buat. Habis urusan semua, dah malam dah, saya pergi jumpa isteri dia. Saya pergi jumpa isteri dia, tanya, makcik, saya ni sebenarnya teringin nak tanya makcik, apa amalan pakcik ni? Pakcik ni buat apa? Pakcik ni tak ada amalan special, macam biasa lah. Cuma pakcik ni dia suka buat kenduri. Dia cukup suka buat kenduri. Dan kalau ada majlis ilmu dekat dengan rumah dia, dia kata kat rumah kami ada surau. Surau tu kadang-kadang buat kuliah. Jadi bila buat kuliah ya, yang buat kenduri bukan surau buat keluar duit, dia buat keluar duit. Kalau ada kenduri ya untuk surau, dia yang buat keluar duit dia. Dan dia memang suka buat kenduri. Suka buat kenduri, panggil ustaz-ustaz main makan di kedai dia. Dia ada kedai makan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah antara perkara yang saya rasa menjadikan Allah jadikan dia dengan kematian yang mulia tu. Dia muliakan majlis-majlis ilmu. Dia cinta pada majlis-majlis ilmu. Dia yang buat kenduri untuk majlis ilmu. Dan dia suka bagi makan orang. Masya Allah, tabarakallah. Dan dia orang biasa je tuan-tuan. Dia sangat orang biasa. Orang berniaga biasa, tapi orang baik, Masya Allah. Dan lepas pada tu, saya dan keluarga arwah ni Masya Allah jadi rapat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah tuan-tuan kelebihannya orang yang mencintai dan menyukai majlis-majlis ilmu ni. Tuan-tuan, Allah angkat darjatnya. Meninggal di Masjid Nabawi, meninggal di pekarangan Masjid Nabawi, dimakamkan hari Jumaat tuan-tuan. Hari Jumaat, semayang Jumaat tu semayang jenazah dia, ditanam di perkuburan Baqi' yang kita semua cita-cita untuk tanam di sana. Nabi kata siapa yang mati di Madinah, siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Sesungguhnya aku akan bagi syafaat kepada siapa yang meninggal di sana. Masya Allah. Semua orang nak tak meninggal sana? Nak. Siapa tak mahu pergi? Azam untuk pergi umrah.
azam pergi umrah. InsyaAllah. Jadi moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita, tuan-tuan. Moga-moga Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang mencintai, orang-orang yang berilmu, mencintai ahli ilmu, mencintai majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja. InsyaAllah nanti kita akan masuk fasal yang kedua pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban liqarribuna ilayh. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا وقيامنا وصيامنا وأعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.